Anda ingin bercuti di tepi pantai? Atau anda merupakan seorang penggemar aktiviti outdoor? Atau anda ingin melihat bangunan bersejarah? Anda mahukan semua ini ketika anda bercuti? Tak perlu gusar kerana sebuah negeri di selatan semenanjung Malaysia menyediakan semuanya untuk anda. Johor Darul Takzim, permata selatan yang kaya dengan pelbagai keunikan dan tarikan pelancong. Baik keindahan air terjun dan hutannya, keenakan makanan tempatan maupun kemegahan bangunan bersejarah pasti menjanjikan pengalaman percutian yang terbaik untuk anda. Hamparan alam kali ini akan membawa anda mengunjungi tempat-tempat menarik di Segamat dan Muar yang kurang diketahui seperti Hutan Lipur Sungai Batang, Makam Bendahara Terakhir, Jambatan Buluh Kasab, Tanjung Emas dan Kubu Bentayan. Okey, sekarang Syikin dah pun sampai di Bandar Segamat. Kalau nak tahu Bandar Segamat ni di antara bandar yang tertua yang terdapat di Johor. Pada abad ke-18, nama Bandar Segamat ini lebih dikenali sebagai Rantau Panjang, sebuah kampung kecil yang berada di tepi Sungai Segamat. Perkataan Segamat ini diambil ketika peristiwa Bendahara Tepuk mandi di sungai, di mana beliau berasa segar amat. Perkataan ini kekal hingga menjadi nama tempat ini. Pada tahun 1511, Bendahara Tepuk bersama pengikutnya telah berundur ke Johor setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis. Dan di sungai inilah di mana beliau berhenti berehat dan mandi. Dan setelah mandi, beliau berkata, segar amat badanku ini. Dan terus menamakan sungai ini Segar Amat dan kemudiannya ia bertukar menjadi Segamat. Telur itik dari Sriwijaya dibuat santapan di Kota Keramat. Darahnya titis di Kota Melaka. Badannya terlantar di daerah Segamat. Okey, sekarang Syikin berada di Makam Bendahara Terakhir Kesultanan Melayu Melaka. Ianya terletak di Kampung Lubuk Batu, kira-kira 2 km dari pusat Bandar Segamat. Dan ianya betul-betul bertentangan dengan Masjid Makam Kampung Lubuk Batu. Bendahara Tepuk adalah bendahara terakhir bagi Kerajaan Melaka. Beliau telah menggantikan Bendahara Tun Mutahir setelah difitnah dan dihukum. Setelah setahun beliau menjadi bendahara, Kerajaan Melaka telah diserang oleh Portugis. Beliau cuba bertahan, namun terpaksa berundur ke anak Sungai Muar atau lebih dikenali sebagai Segamat. Okey, sekarang Syikin berada di Makam Bendahara Terakhir iaitu Bendahara Tepuk. Mengikut batu nisan ni, beliau telah mangkat pada hari Khamis malam Jumaat pada akhir tahun 1511. Ini adalah Masjid Makam Lubuk Batu di mana ianya terdahulu adalah sebuah pondok beribadat Bendahara Tepuk. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu merupakan satu turutan pertempuran yang singkat tetapi sengit. Ia merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan British kepada pemerintahan Jepun dalam Peperangan Dunia Kedua.
Penjajahan Jepun bermula apabila tentera darat ke-25 Jepun menyerang tanah Melayu pada 8 Disember 1941 di pantai Pak Amat, Kota Baru. Bagi memperlahankan pergerakan tentera Jepun, pihak British telah memusnahkan jambatan-jambatan yang ada termasuklah Jambatan Buluh Kasab ini. Okey, sekarang Shikin berada di Jambatan Putus Buluh Kasab di mana jambatan ini dibina oleh tentera British untuk penubuhan Persekutuan Route 1. Namun, sebahagian daripada jambatan ini telah diletupkan oleh tentera British atas arahan General Archibald Wavell demi menahan kemarahan tentera Jepun untuk menuju ke Singapura. Kompang ialah sejenis alat muzik tradisional yang paling popular bagi masyarakat Melayu. Ia tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Encik Ismail berpengalaman lebih kurang 23 tahun dalam industri pembuatan kompang di Kampung Tonjos Segamat ini. Beliau dibantu oleh 5 orang pekerja termasuk anaknya sendiri. Macam mana Abang Mail mula cubakan diri dalam bidang kompang? Sebenarnya perusahaan kompang ni asalnya daripada ayah saya lah. Kerana ayah seorang kontraktor itu menebang balak. Kebetulan ayah pun berminat, dia tengok ada satu kumpulan kompang kat situ sebenarnya kampung tu. Jadi dia cadangkan buat bisnes buat kompang. Di Federal Air Tawar terdapat seorang guru yang buat sebenarnya buat kompang ni, iaitu Cikgu Tukiman Batu 18 Air Hitam. Jadi dia bersama-sama Tuan Haji Kasim ni pergilah belajar kat sana. Jadi pada mulanya pada 90 tu saya pun dah habis belajar, habis SPM, kita buat part time buat kompang. Okeylah, saya pun cakap tak ada masalah. Cuma kita pada asalnya memang cara kecil-kecilan. Kerana kita tak berapa yakin benda ni boleh pergi ke tahap mana sebenarnya. Alhamdulillah lah sedikit ada bantuan daripada rakan-rakan. Kemudian abang saya pula, Encik Zakaria, berhenti bekerja di Ansel kat Melaka, balik sini buka sama-sama. Buka sama-sama. Jadi kiranya abang dan abang ada abang lah. Kita bersama lah. Bersama. Mula daripada 3 biji ke 5 biji. Tapi memanglah keadaan memang susah masa tu. Kita hanya menuri untuk dapatkan beli rantai mesin pun. Nuri getah 20 pokok 3 orang. Turi, kumpul jual duit. beli rantai mesin. Rantai mesin untuk buat kompang. Memang agak takut jugalah pada permulaan. Abang, kayu-kayu ni kenapa terbiar je bang? Sebenarnya kayu ni baru sampai dia untuk kegunaan permulaan membuat kompang. Oh, inilah permulaannya, bukan untuk dibuang. Proses pembuatan kompang bermula dengan pemilihan kayu yang akan dibentuk menjadi bingkai kompang. Pemilihan kayu adalah berdasarkan ketahanan dan kelasakan kayu itu sendiri. Nak motongnya kita tak motong ni lah secara total, cuma saya potong cara melintang, iaitu motong papan. Maknanya dia begini. Kenapa tu? Sebenarnya urat dia mengikut urat. Kalau kita tual, dia dekat pecah. Urat dia tak bersimpul tu. Jadi baru kita ikut saiz lah. Kalau kecil, maknanya tu memang tak dapat banyak lah. Satu tual tu hanya dapat 3 atau 4 unit sajalah. Yang 4 segi tu. Untuk potong tu pun kita akan potong 3 inci. Mana kita akan buang tepi dia atau buang hati dia tengah ni, kita ambil kiri kanan. Mana dapat 2 atau 3 saja walaupun besar. Selepas dipotong tu dia jadi macam inilah. Jadi potong 4 segi. Kemudian dijangka mengikut saiz. Kalau misalnya 13 inci, kita kali hanya saiz 12 saja kita dapat. Jangka tu mengukur lah. Ya, mengukur. Proses pertama membuang bingkai kompang ialah dengan memotong kayu yang telah dipilih.
Pada peringkat ini, kayu dipotong mengikut anggaran kasar saiz kompang yang dikehendaki. Jadi lepas dah kita jangka, dah potong, dia jadi macam ni ya? Dia akan jadi bulat lah. Kemudian kita akan terus bawa ke mesin lari lah supaya mesin lari. Iaitu kalau bahasa engineering di mesin lathe sebenarnya. Tapi oleh kerana kita cara tradisional, jadi kita akan letak ke atas mesin lari untuk jadikan balu. Balu. Daripada kayu bulat tadi, dia hanya keluarkan belah luar saja. Lebih kurang 1 inci, nanti keluar melarik semua batang yang dalam. Gunakan luar saja. Ini kiranya dekat dalam tu lah. Ini dekat luar. Kita hanya guna yang luar, dalam tu kosong atau longkong. Mesin digunakan untuk mengukir bingkai kompang. Penggunaan mesin ini dapat memudahkan dan mempercepatkan proses membuat kompang. Selain daripada alat muzik kompang ni, ada tak alat muzik lain yang abang buat? Sebenarnya ada juga. Kami akan buat jidur sebenarnya. Jidur ni permainan Johor sebenarnya asal. Iaitu bass drum untuk bermain kompang. Setiap kali, contoh ni ini sebenarnya setiap kali. Ya. Jadi alhamdulillah lah permintaan pun sekarang makin banyak sebenarnya jidur ni. Kemudian kerajaan Johor pula yang baru ni kemudian menubuhkan pasukan jiduran. Bermakna dia main jidur je, dia tak main kompang. Pun ada juga. Kalau macam yang ni pula abang, ni proses apa ni? Ni proses iaitu menyimpai. Oh ni lah yang tadi abang cakap menyimpai tu. Menyimpai iaitu melilit benang ataupun tangsi dekat balu. Macam mana kita nak tahu panjang benang tu? Kita ikut saiz. Saya kata untuk menyimpai ni kiranya kalau 13 inci kompangnya, bermakna kita kena buka lilitan tu 13 lah. Untuk kekuatan pada balu. Kita ikut saiz kompang tu lah. Yang ni untuk menganggit lah. Menganggit kita gunakan kulit kambing iaitu memasang kulit pada balu. Biasa saya potong ikut saiz. Tapi oleh kerana dia skeping pun boleh juga. Lepas siap ni dia akan rendam tadi, kemudian baru dia menganggit lah. Menganggit ni maknanya memasang kulit tadi. Setelah kulit tu direndam bukan 1 jam, kemudian dah lembut baru kita memasang kulit pada balu tadi lah. Okey, inilah proses untuk membuat kompang. Dia memang lebih daripada 2-3 proses, tapi masa untuk membuat kompang tu tak lebih daripada 1 jam untuk satu kompang. Apa harapan abang untuk golongan muda di luar sana? Okey, alhamdulillah buat sekejap kebelakangan ni saya tengok kebudayaan mula diambil berat oleh kerajaan. Banyak pemuda yang macam giat mara, pernah hantar petikan 6 bulan ke tempat saya 3 orang. Jadi harapan saya lah pada pihak kerajaan supaya terus dalam menaikkan iliran sebenarnya. Seperti negara-negara lain, kalau industri iliran ni memang salah satu pekerjaan wajib sebenarnya. Itu yang saya sebagai satu harapan. Mana ada yang pihak-pihak kerajaan kalau ingin membantu, kalau boleh turunlah ke padang. Seni halus warisan bangsa. Jika tiada siapa yang mewarisinya, maka ianya hanya akan menjadi sejarah. Sekarang Syikin berada di Kampung Gudang Garam Segamat. Jika tadi kita sudah melihat proses pembuatan kompang, sekarang Syikin nak dengar pula permainan alat muzik kompang. Okey, sekarang Syikin bersama dengan Tekong Kumpulan Kompang Shakirah, Encik Wahab. Encik Wahab, boleh tak ceritakan sikit tentang latar belakang Kumpulan Kompang Shakirah ni? Penubuhan kompang ni dah lama daripada awal arwah Kek Nek kita tu, tapi memandangkan masa sekarang ni, generasi sekarang ni memerlukan satu kelainan. Jadi kita terpaksa menambah tokoh di dalam persembahan dengan menambah kompang irama sebagai salah satu daripada persembahan. Kalau dulu kita main untuk berarakkan saja,
Jadi persembahan tu tak ditampilkan. Jadi semenjak 2012 penubuhan saya kira bermula dengan kita merancang menubuhkan kumpulan kompang berirama dengan berbagai-bagai rentak lah kan. Dan macam saya nampak kan Encik Wahab, antara pemain kompang ni kebanyakan daripada golongan muda. Macam mana Encik Wahab tarik minat diorang untuk menyertai kumpulan ni? Sebenarnya dengan kita memberi persembahan kompang berirama ni yang buat mereka berminat. Berminat untuk menyertai. Dan apabila kita perdengarkan mereka berminat dan mereka mencebur dengan sukarela dan menjadi ahli tetap. Jadi kita tak ada mengenakan apa-apa bayaran lah. Kiranya tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Macam mana pula dengan sesi latihan kumpulan kompang ni? Setiap minggu ke atau bila ada perkahwinan baru diadakan sesi latihan ke? Biasa kita akan buat bila ada perarakan. Kita akan buat persediaan awal untuk mengadakan latihan. Kita tak ada tiap-tiap minggu lah. Pasal kita faham mereka yang sekolah ni kita tak mengganggu kan. Semua masing-masing sibuk lah. Jadi bila ada satu majlis tu, seminggu sebelum tu akan ada sesi latihan lah ke atau 2-3 hari sebelum? 2-3 hari. 2-3 hari sebelum. Okey Encik Wahab, apa harapan Encik Wahab untuk kumpulan kompang Syakirah ni? Harapan saya kalau boleh penubuhan kompang ni tak berhenti di sini saja, supaya ia berterusan dan mempunyai pelapis. Pasal apa kalau boleh penubuhan ni ialah berterusan sampai bila-bila. Sebab kita tak mahu orang kata sekerat jalan saja kan. Jadi benda ni macam angat-angat tiap ayam. Jadi kita tak mahulah. Sebab golongan generasi akan datang saya kata mungkin lagi ramai. Sebab kadang-kadang kita terpaksa panggil budak-budak muda ni berlatih dengan kita supaya dia boleh membimbing anak-anak muda akan datang. Dengar tu golongan muda, jangan kita biarkan khazanah budaya kita mati begitu saja. Kepada sesiapa yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang kompang ni, carilah jalan, ceburkan diri. Dan kepada sesiapa yang kurang berminat atau masih lagi belum berminat, teruskan sokongan anda. Yang lama dikelik, yang baru didukung. Itulah boleh diumpamakan bagi kumpulan kompang Syakirah ini. Kumpulan ini terdiri daripada gabungan tua dan muda. Menarik bukan? Mungkin generasi kini kurang mengetahui apatah lagi merasai keenakan nasi beringin yang pernah popular suatu ketika dahulu. Okey, sekarang ni Syikin berada di restoran Selera Nasi Beringin. Di Segamat ni, restoran ni paling popular tau. Jom. Bagi memastikan nasi beringin ini tidak terus pupus, seorang anak jati Segamat, Muhammad Fairul Azizi Ramli, mengambil inisiatif dengan membuka restoran Selera Nasi Beringin di Segamat, Johor. Okey, sekarang Syikin bersama pemilik restoran Selera Nasi Beringin iaitu Encik Fairul. Encik Fairul, boleh tak cerita sedikit tentang latar belakang restoran ini? Okey, nasi beringin ni dia asal-usul dia daripada Istana Johor lah pada tahun 1865. Masa tu nasi beringin ni dia jadikan menu utama untuk tetamu yang datang ke istana lah. Jadi di dalam Johor ni dia terkenal nasi beringin ni pada zaman dulu lagi lah. Jadi lama kelamaan ni nasi beringin ni macam orang dah lupa kan. Generasi sekarang pun banyak dah tanya-tanya nasi beringin tu apa, macam mana macam mana. Jadi kita jelmakan semula nasi beringin tu lah. Kalau di Segamat ni dulu terkenal lah. Di Segamat Muar. Macam mana pula dengan konsep kedai ni? Ada apa-apa ilham ke yang datang? Yang sebab kita nampak semua ni kayu kan. Jadi ada apa-apa konsep yang
kita gunakan barang-barang antik, atap nipah, macam meja kayu-kayu. Maksudnya kita nakkan suasana dulu-dulu dengan lampu kuning macam ni kan. Macam pula dengan menu abang? Ada tak menu istimewa nasi bingin? Paling top nasi bingin kari kambing. Memang kalau datang lambat akan habis kari kambing. Selain daripada nasi bingin? Selain daripada nasi bingin kita pun ada tom yam kelapa, ikan siakap macam biasa lah. Tapi yang specialnya nasi bingin Memang nasi bingin lah. Macam mana? Ada package ke? Kita ada package. Kalau dulang besar tu kita panggil set kasih sayang. Maksudnya dia mengeratkan kalau mana tahu isteri merajuk ke. Jadi dia makan dulang besar dengan isteri. Berkongsi lah. Kita makan dalam talam, dalam dulang. Salam. Ada apa-apa resepi rahsia tak dalam menu nasi bingin ni? Dalam nasi bingin ni kita banyak gunakan serai, halia, maksudnya dia herba-herba kan. Herba rempah dalam nasi, dalam rempah lauk-lauk dia. Kita juga ada ayam berempah, ayam masak kari, ayam masak merah, daging. Abang, dalam tu kan itu bilik berpenghawa dingin. Betul. Okay. Tu bilik bahawa dingin kita baru siapkan dalam masa 4 hari. Kalau nak tengok jom kita pergi sana. Boleh juga. Okey, jom. Ush. Memang ada. Memang kita letak burung ramai-ramai. Ramai-ramai. Jadi suasana dalam ni kalau orang makan tu dia macam makan dalam kawasan hutan. Dengan hawa dingin yang sejuk dingin macam dalam hutan. Tenang je sebab semua hijau. Hijau. Kita belum letak sound lagi untuk bunyi burung dan air mengalir. Memang ada. Memang ada akan datang. Tengok luar dan tengok dalam rasanya macam teringin. Teringin, Nak tengok menu, nak tengok makanan. Okey. Boleh? Abang bawa Boleh, lagi? jom kita teringin nak makan nasi beringin. Alright, jom. Okey, disebabkan Syiki pertama kali datang ke restoran ni, Syiki rasa Syiki nak set yang nasi beringin tu. Set kasih sayang yang besar. Okey. Sekejap, saya panggil. Okey, yang special nasi beringin set kasih sayang. Okey, kita bagikan ni lah, mungkin try. Nasi beringin suatu ketika dahulu pernah mendapat tempat di Istana Johor untuk dihidangkan kepada para tetamu diraja. Ni kalau saya makan seorang ni, cerita dia kasih sayang saya akan berlebih-lebih. Apa kata Lebih. kita? Macam mana? Boleh teringat-teringat Tak. dengan menikmati dia. Sedap. Sedap sangat eh? Kari dia sedap. Sampai tak terkata lah. Saya memang pencinta kari. Jadi kari kambing dia sedap. Okey. Abang, saya tak boleh nak cakap apa, memang 15. saya tak boleh kalau saya jumpa kari saya rasa macam nak senyum, macam alhamdulillah. 15. Sedap. Gemersik suara unggas, deruan serta kejernihan air jeram ditambah pula persekitaran yang kaya dengan flora dan fauna menghasilkan pemandangan yang indah dan mampu menerbitkan kedamaian bagi setiap pengunjung hutan lipur Sungai Bantang Segamat. Okey, sekarang Syikin berada di hutan lipur Sungai Bantang. Nak tahu apa Syikin buat kat sini? Jom kita jumpa pengawas hutan ataupun Encik Husin. Assalamualaikum Encik Husin. Waalaikumsalam. Senang panggil Ranger Husin lah. Ya, okey. Ranger Husin, boleh tak terangkan pada Syikin, pada penonton apa yang kita akan buat dalam hutan ni? Okey, pada pagi ni kita akan pergi jungle trekking lah. Kita akan tengok pokok paling besar dan kita akan tengok kolam hijau dan juga keindahan hutan yang ada kat sini. Menarik tu. Okey. Boleh kita pergi sekarang? Boleh, jom. Jom. Selain menjadi lokasi perkelahan keluarga, kawasan ini turut menjanjikan kepuasan kepada mereka yang mencintai alam semula jadi serta syurga kepada peminat fotografi untuk merakam pelbagai spesies burung.
Jika anda ingin melihat pokok mersawa atau Anipostera, anda perlu berjalan kaki lebih kurang 20 minit dari tempat bermula. Okey, Kin. Sekarang ni kita berada salah satu Kat tempat baju lah. abang pun ada. Pokok yang paling besar yang terdapat di hutan Ipoh Sungai Mantang Bekuk ni lah. Oh, ni dia. Okey, nama pokok ni pokok mersawa durian lah. Ataupun nama saintifik dia Anisoptera lavis lah. Dia berusia lebih kurang 270 tahun lah. Ini salah satu tarikan pelancong yang datang ke sini lah. Besar dia. Melihat pokok mersawa yang besar ini, Shikin merasakan amat kagum. Dengan banirnya yang tinggi dan besar, ia dapat menahan pokok ini daripada rebah. Untuk pengetahuan penonton, pokok mersawa atau Anipostera sebesar 7 pemeluk orang dewasa ini telah berusia lebih 100 tahun. Menakjubkan. Umur pokok ni 270 tahun. Ketinggian dia dalam lebih kurang 30 ke 40 meter. Pokok ini banyak terdapat di kawasan hutan hujan tropika. Pokok-pokok hutan hujan tropika tumbuh dengan ketinggian yang berbeza dan kelihatan berlapis-lapis. Pada umumnya, ahli botani membahagikan hutan ini kepada 4 lapisan, iaitu lapisan renjung, kanopi, lapisan tengah dan lantai hutan. Di sini terdapat ciri yang membezakan lapisan tersebut. Okey, boleh kita teruskan perjalanan kita? Eksplorasi Shikin di sini diteruskan lagi menuju ke kolam hijau. Jarak perjalanan dari pokok tempat permulaan ke kolam hijau lebih kurang 2 jam dengan perjalanan agak mencabar. Perjalanan terasa mengasyikkan kerana sepanjang perjalanan Shikin ditemani dengan alunan gemersik bunyi-bunyian suara unggas seakan menyambut kedatangan Shikin. Okey. Kita dah nak sampai ni. Bawah tu je. Jom. Penat dan lelah seakan hilang apabila Shikin melihat kehijauan, kecantikan dan kejernihan air kolam hijau. Tetapi awas bagi pengunjung yang tidak pandai berenang. Ini kerana kolam ini agak dalam dan berbahaya. Okey, sekarang ni kita dah sampai di air kolam hijau. Memang hijau. Dia punya dalam 20 kaki ya. Ini 20 kaki. Boleh nanti cerita sikit tentang air kolam hijau? Okey, siapa yang sampai ke kolam hijau ni bertuah lah. Sebab kita nak sampai kolam hijau ni bukan mudah. Kita akan ambil masa 40 minit hingga 50 minit untuk sampai kolam ni lah. Jadi setiap pengunjung yang datang sini, sekiranya ada aktiviti pendakian gunung, Rindy akan bawa dia kemari lah ke kolam hijau ni dan bermalam. Dekat atasnya ada campsite lah untuk kita nak bermalam lah. Dekat sini lah. Kat kawasan depan kolam hijau tu lah. Jadi apabila kita buat aktiviti pendakian gunung, kita akan Berhenti bermalam di sini satu malam dan kemudian teruskan perjalanan lah pada esok hari. Okey, sekarang Shikin dah pun selesai bermandi-manda di air kolam hijau dan sekarang Shikin nak turun. Jom. Shikin baru tanam pokok cengal. Satu tan 12,000. yang paling mahal dan paling Bagus. Kau nak buat perabot. Masuk hutan sudah, tanam pokok sudah, mandi air kolam hijau sudah, semua sudah. Sebab Sudi bawa saya naik atas, tengok air kolam hijau, tanam pokok. Ini pihak Jabatan Masjid mengucapkan terima kasih lah kepada Shikin lah dan kru
kerana sudi datang ke hutan itu sama Batang Bekuk ni lah. Jadi kepada orang awam yang ingin datang menjalankan aktiviti dekat sini, mestilah mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak jabatan lah. Setakat ni orang awam boleh datang ke sini, tempat ni pun setakat ni terbuka, tak dikenakan bayaran apa-apa lah. Tak ada Masa bayaran. pertama lagi lah. Itu sajalah. Kalau nak naik macam mana Siti naik tadi, kena Okey. telefon awal-awal lah. Maknanya nak buat apa aktiviti ni kena mohon dululah. Kena mohon. Contohnya kalau nak buat pendakian gunung, dia kena mohon permit dululah. Maknanya tadi yang tempat yang kita pergi tu dia dah berada di luar kawasan hutan Ipoh. Maknanya setiap pengunjung yang dibenarkan datang sini pada pukul 8 pagi hingga 6 petang hanya boleh bereaksi di kawasan sini saja. Maknanya dia tak boleh lebih daripada kawasan yang ditetapkan lah. Maknanya kalau dia nak buat aktiviti melibatkan hutan, maknanya dia kena mohon permit dululah. Tak susah pun, telefon je. Betul. Kita atas awal. Okey? Okey. Okey, jom. Pernahkah anda terfikir ketika memakan mi bandung? Perencah apa yang mereka gunakan sehingga sedapnya tak terkira? Kedai perencah Mak Pon yang terletak lebih kurang 6 km dari Bandar Muar telah mengambil inisiatif bagi membekalkan perencah mi bandung. Hai Aziz. Hai, Kay. Okey, nak tanya sikit lah Aziz. Okey. Boleh tak kalau Aziz ceritakan tentang latar belakang kedai ni? Okey, nama Mak Pon ni kita ambil sebenarnya nama ibu punya ibu. Nenek kami nenek lah. Okey, Mak Pon nama dia Pon. Nama JJ Mak Pon ni sebenarnya JJ ni Jalan Jonet. Jalan Jonet. So kita tubuhkan ni pada tahun 2005. 2005. Jalan Jonet tu dekat mana? Jalan Jonet ni kawasan Inilah, sini, kawasan sini kawasan lah. Jalan Jonet. Selain daripada kedai ni, ada tak cawangan-cawangan lain yang memasarkan produk-produk daripada JJ Mak Pon? Okey, produk-produk kami ni ada dipasarkan dekat luar daripada Muar dengan kawasan Muar ni semua ada. Cuma macam dia dealer bukan macam dealer yang kita lantik, tapi dia orang memang personal ambil and then dia orang jual sendiri. Oh, ya ke? Kalau macam Shikin dekat KL, kalau nak beli mi bandung JJ Mak Pon ni nak cari kat mana? Ramai ada dekat Damansara ada. ya ke? Banyak tempat ada kat sana. Okey. Macam mana pula dengan cabaran yang Aziz terpaksa hadapi dalam bisnes mi bandung Muar ni? Cabaran yang utama ni macam udang. Kami susah nak dapatkan udang yang terbaik. Nak udang yang biasa-biasa memang standard ada. Tapi biasanya kami akan guna yang udang yang paling terbaik supaya dia tak ada mengandungi macam kepala-kepala udang, kulit kerang. So dia bersih. Kami nak yang bersih tu cabaran sikit lah. Sebab dia susah sikit Susah nak dapat. Okey, faham. Macam satu paste ni kan, boleh tahan berapa lama? Okey, kalau kita standard letak kat luar macam ni, dalam suhu bilik macam ni dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Lepas tu after tu kita masuk dalam freeze lah untuk tahan setahun. Oh, kalau masuk dalam fridge berapa lama? Setahun, 2 tahun. Setahun? Setahun? Okey. Macam ni kita ada kuih kari pap, ada kasturi, ada roti gandum ke roti canai frozen pun ada. Macam kari pap inti dia? Inti ada macam-macam, ada sardin, ada daging, kita ada letak keledek ke apa semua ada. Kita ambil pelbagai lah, tak ada satu jenis saja. Apa harapan Aziz untuk bisnes JJ Mak Pon ni? Okay, harapan ni macam biasalah orang berniaga mesti nak ada yang sesuatu yang terbaru lagi, terbaru kan. Okey. Dalam masa beberapa tahun lagi insya-Allah lah kami cuba nak buka kedai makan pula. Oh, kedai makan? Mi Bandung House ke insya-Allah. Mungkin dekat sini ataupun dekat luar daripada Muar. Kalau branch yang kami jual kat sini, showroom kat sini, mungkin kedai makan dekat luar daripada Muar. Okey. Syikin doakan harapan Aziz tu berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Penting ni kalau bandung. tak ambil, rugi. Homestay Al-Raudah Muar dimiliki oleh pasangan Encik Hassan dan juga Puan Mumtazah.
Idea untuk homestay ini timbul apabila pasangan ini yang sering berkunjung ke tempat lain mengalami masalah mendapat penginapan yang baik. Justeru itu, mereka memperbaiki rumah mereka untuk dijadikan homestay. Homestay ini terdapat 3 bilik tidur, 2 ruang istirahat tamu, dilengkapi perabot jati dan TV, ruang dapur dan makan yang selesa, termasuk kelengkapan memasak dan set makan. Turut disediakan ialah mesin basuh dan peti sejuk, bilik mandi dan bilik air berasingan. Taman Rekreasi Tanjung Emas terletak di tebing muara Sungai Muar. Taman ini dihiasi dengan landscape menarik yang menyajikan pemandangan unik Sungai Muar. Taman ini dikunjungi ramai orang pelbagai kaum sewaktu hujung minggu dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti bersenam dan beriadah bersama keluarga. Terdapat juga monumen seperti kepala kereta api, meriam lama dan bangunan lama di sekitar taman ini. Masjid Jami' Sultan Ibrahim telah didirikan secara rasmi pada tahun 1927. Sebelum ini, masjid ini lebih dikenali sebagai Masjid Jami' Muar. Seni bina masjid ini telah dilukis oleh pelukis Johor pada masa itu, iaitu Encik Sulaiman bin Haji Ilyas. Dan pembinaan masjid ini diketuai oleh Major Al-Hajj Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Apa yang menariknya, bertentangan dengan masjid ini terdapat masjid baru yang seakan serupa seni binanya. Masjid itu ialah Masjid Sultan Ismail di Tanjung Agas dan siap dibina pada tahun 2002. Muar juga dikenali sebagai Bandar Maharani. Ianya merupakan sebuah bandar yang padat dengan kisah sejarah serta melakarkan pelbagai peristiwa yang sewajarnya yang dapat memberikan kita keinsafan. Di sini bermula dan berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Muar pernah menjadi saksi permulaan keagungan bangsa dan Muar juga menjadi saksi kejatuhannya. Di sinilah terletaknya Kubu Bentayan, iaitu kubu terakhir Kerajaan Melaka yang dibina oleh Sultan Mahmud demi menahan asakan Portugis. Kalau anda semua nak tahu, Kubu Bentayan ini pernah menyaksikan pertumpahan darah pahlawan-pahlawan yang berjuang demi sesebuah kedaulatan. Tetapi apa yang dapat Syikin lihat, tapak Kubu Bentayan ini telah bertukar menjadi medan selera dan stesen bas. Tak apa, kita cuba pusing sekeliling tapak, mungkin ada baki peninggalan Kubu Bentayan. Kubu Bentayan dibina oleh Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah, sebagai kubu pertahanan terakhir Empayar Kesultanan Melayu Melaka pada 1511 bagi menentang serangan armada Portugis sebaik sahaja kota Melaka jatuh ke tangan penjajah. Di sinilah dipercayai Portugis menyerang Kubu Bentayan. Selepas kejatuhan kota Melaka pada 24 Ogos 1511,
Baginda berundur ke Batu Hampar, kemudiannya ke Bertam, sebelum membuat keputusan untuk bertapak di pinggir Sungai Muar pada bulan yang sama. Oleh kerana tiada bekas peninggalan kubu Bentayan, jadi Shikin hanya boleh bayangkan sahaja struktur asal kubu tersebut. Kubu Bentayan ini dibina bukan sahaja sebagai kubu pertahanan, malah sebagai pusat operasi strategik Angkatan Melaka untuk menyerang balas terhadap armada Portugis di Melaka. Kubu Bentayan ini pernah menjadi saksi pahlawan-pahlawan Melayu yang berjuang hingga ketitisan darah terakhir demi mempertahankan kedaulatan agama, bangsa dan ketamadunan Melayu. Wahai Tuan Selat Melaka, mengapa Tuan berdiam diri? Tidakkah tahu untung hamba musafir datang kemari? Namanya tetap jadi sebutan, bekasnya hilang payah dicari. Sedikit kami bertemu kesan, musnah dalam golongan hari. Ini adalah bekas titisan pacat yang tak tahulah yang ke berapa dah banyak dah tadi. Ini yang paling baru dah. Kesal Air dia best, air dia sejuk. Rugi siapa yang tak dah panjat ke atas ni dan mandi sungai ni. Rugi saya juga sebab tak boleh nak mandi. Tak apa, dah panas air pun dah cukup.